Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu topik iaitu bagaimana nak keluar daripada masalah hutang. Okey. Ini topik yang selalu orang tanya saya, ada masalah hutang, mana apa yang perlu dia buat. Okey. Jadi topik ni ringkas dalam 20 minit. Ini saya bagi sedikit tips lah, tips ringkas. Bagaimana untuk bebas daripada hutang. Okey, bagi yang siapa yang belum kenal saya kenalkan diri, saya Muhammad Zulkifli Syafi'i. Saya penulis muhammadzulkifli.com di Sudut Kerjaya. Saya adalah dealer emas Public Gold, iaitu pengeluar emas terbesar di Malaysia. Dan sekarang ni beroperasi di Malaysia, Singapura, Brunei dan di Indonesia. Okey, melalui Public Gold, saya adalah official dealer dan official speaker. Setiap bulan saya sampaikan seminar di Malaysia, Indonesia lah. Okay, sekarang ni saya fokus kepada Indonesia. Okay, apa yang saya buat? Sebenarnya saya adalah penulis blog muhammadzulkifli.com ni sejak tahun 2008. Masuk tahun 2018 ni dah 10 tahun. Saya dah menghasilkan 2 buah buku, iaitu bertajuk Zero Hutang dan Wang Emas. Sekarang ni buku ni saya tengah update. InsyaAllah akan keluar updated version. Tajuk dia, saya difahamkan tajuk dia Misi Bebas Hutang. Sebenarnya buku yang sama, tapi ada new content dalam 30%, dan akan dikeluarkan sempena pesta buku hujung bulan ni lah. Okay. Jadi dan saya satu lagi buku Wang Emas, saya educate tentang kewangan, dan lagi satu saya educate tentang emas. Okey, kita berbalik kepada fokus kita pada hari ini. Okey. Saya selalu dapat pertanyaan daripada pembaca buku ni. Mudahnya menjemput rezeki ni. Ini buku mini. Sebenarnya dalam buku ni dia ada nombor kontak saya. Dalam tajuk Strategi Melunaskan Hutang. Sebenarnya penulis buku ni Ustaz Fathuri ni, dia pernah kontak telefon saya sekali saja. Lepas tu dia minta izin ambil artikel saya masukkan dalam buku dia lah. Saya pun tak faham masa tu. Saya kata saya bagi kebenaran, dan dia ambil artikel saya, dia masuk dalam buku ni. Dan ada nombor kontak saya sekali. Dia satu cabaran bagi saya. Sebab bila ada nombor kontak dan tajuk dia mudahnya menjemput rezeki, jadi orang kontak saya, dia fikir mudahnya langsai hutang. Okey. Jadi itu satu cabaran bagi saya lah. Sebenarnya dia bila orang anggap mudahnya langsai hutang, mereka fikir ada teknik magic. Kalau dia telefon saya on call, melalui phone call, saya boleh bagi satu advice yang dia boleh langsai hutang besok. Okey, sebelum tu, okey, tahniah siapa yang join. Encik Faizman, Encik Azam dari Kota Baru, dan Puan Syikin Syawal daripada Kemaman, daripada Dungun. Okey. Okey, jadi satu cabaran bagi saya, kalau orang tanya saya macam mana nak bebas daripada hutang, nak lansai hutang, dia tak ada magic sebab saya pun bila saya tekad untuk bebas daripada hutang, saya ambil masa selama 4 tahun. Lepas saya dah mempunyai keazaman yang kuat, okey, saya tak nak ada hutang, saya nak settle semua hutang saya ambil masa 4 tahun. Baru habis. Jadi tak ada overnight punya teknik. Maksudnya tak ada satu teknik yang hari ni saya bagi, besok boleh lansai, tak ada. Okey. Tapi macam mana pun, bila orang tanya saya daripada pembaca buku ni, saya cakap tak ada cara lain, melainkan kena bayar je. Teknik apa pun tuan-tuan, bebas hutang ni dia kena bayar je. Pergilah strategi apa pun, satu, hutang ni memang kena bayar. Yang kedua, kena bayar dengan duit sendiri. Itu kena tahu. Kena bayar dengan duit sendiri. Dia tak ada satu strategi bayar dengan duit orang lain. Tak ada. Okay. Kena bayar dengan duit sendiri. Jadi, sebab hakikat hutang yang kita perlu tahu, hutang ialah maksudnya kita membelanjakan pendapatan masa depan.
Duit tak dapat lagi tapi kita dah habis belanja. Maksudnya, contohnya kita hutang bayar bulan depan. Contohlah. Maksudnya kita akan bayar dengan gaji kita pada bulan depan. Gaji tu tak dapat lagi. Tapi hutang dah buat. Jadi sebenarnya hakikatnya kita membelanjakan pendapatan masa depan. Okay. Jadi macam mana nak settle hutang memang kena bayar dengan pendapatan masa depan. Okay. Ataupun satu cara lagi, bayar dengan harta yang kita ada lah. Contoh, kita ada emas yang banyak. Harta yang kita ada, jual emas bayar hutang. Ataupun ada tanah yang tak diusahakan, jual tanah bayar hutang. Jadi maksudnya dia perlu bayar dengan pendapatan kita, dan yang kedua bayar dengan harta yang kita ada. Okay. Jadi kalau orang tanya saya macam mana nak cepat bebas hutang, kadang-kadang dia orang call saya, Cik Zul, saya sangat terdesak, saya perlukan, besok dah saya perlu settlekan hutang. Jadi saya pun tak ada teknik yang magic. Kalau teknik magic saya ada, saya akan jual satu teknik tu lah. Saya akan buat seminar untuk jual teknik tu. Okay, tapi saya tak buat duit dengan seminar. Okay, saya di Public Gold, saya ada passive income daripada bisnes yang saya bina lah. Okay. Jadi tak ada, teknik tak ada. Kalau nak cepat, tips dia ialah jual harta terus bayar. Itu cara yang paling cepat. Apa yang ada jual lah. Okay. Okay. Jual harta. Ada kadang-kadang orang yang mempunyai masalah hutang yang sangat kronik. Bila saya tengok keadaan kewangan dia, saya cakap jual rumah. Rumah yang dia tak ada harta lain, rumah je ada, jual lah. Tapi persoalan orang selalu tanya saya, kalau jual rumah nak duduk kat mana? Dia rumah yang kita duduk ni tuan-tuan, dia tak semesti rumah beli. Sewa pun boleh duduk juga. Bahkan sebenarnya bila kita kalau kita duduk sewa, kadang-kadang sewa tu lebih murah daripada membeli. Kadang-kadang macam tu. Okey. Apa bezanya rumah sewa dengan rumah beli? Bagi saya, dari sudut fizikalnya sama saja. Atap masih sama, masih ada dinding, masih boleh kita berteduh. Saya tuan-tuan, saya sendiri saya menyewa lama. Tapi bukan maksud saya menyewa saya tak ada rumah. Lama. Sekarang ni saya duduk rumah ni, di Cyberjaya ni rumah yang saya belilah. Saya duduk lama, menyewa lama. Saya ada rumah saya sendiri, beberapa rumah, dan saya duduk menyewa. Tapi saya rasa sama sajalah. Sama je. Dan akhir sekali, kalau rumah yang kita sewa, akhir sekali kita terpaksa tinggalkan sebab rumah tu bukan kita punya lah. Tapi kalau rumah yang kita beli, macam rumah saya ni, sebenarnya akhir sekali saya akan tinggalkan juga. Kita akan mati, tinggal juga. Jadi tak ada apa. Last sekali kita tinggalkan juga. Okay? Jadi sebenarnya, kalau masalah kewangan sangat kronik, ada orang terpaksa jual rumah, bagi saya jual saja rumah. Perbaiki dulu kedudukan kewangan. Bila kewangan dah okey, rumah berapa mahal pun kita mampu beli. Itu. Rumah berapa mahal pun kita mampu beli. Itu jangan risau. Okay? Okay, tahniah siapa yang join. Kak Yang daripada Sungai Petani, Puan Adilah, Cik Munira Sadikin daripada JB, Ustaz Khairul Anwar daripada KL, Cik Burhan daripada Brunei, Puan Ros daripada Sanwi, Cik Ilmi daripada Kuching. Okay, tahniah yang join. Puan Nur Azita daripada Ipoh. Okay, sekarang ni bila ada masalah hutang, sekarang ni kita berbalik pada topik asal, macam mana nak settle. Okay. Ini saya nak share satu pengalaman yang menarik. Saya sejak 2 tahun, setahun lebih lah. Okay, ni dah masuk tahun kedua. Saya diamanahkan menjadi pengerusi GMB, Joint Management Body. Badan pengurusan bersama lah. Badan pengurusan bersama sebuah apartmen yang saya ada unit dekat situ lah. Okay, saya dilantik sebagai pengerusi. Jadi bila dilantik sebagai pengerusi ni tuan-tuan, antara perkara yang saya tengok first, saya satu cabaran bila dilantik sebagai pengerusi JMB tu, badan pengurusan bersama, iaitu badan yang menguruskan sebuah apartmen tu lah. Apartmen tu ketika saya ambil jadi pengerusi, apartmen tu sangat, saya tengok makin teruk lah. Saya ada unit kat situ lah. Makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk dari sudut maintenance.
Jadi saya ambil tanggungjawab untuk jadi pengurusi lah. Orang amanahkan, saya ambil tanggungjawab. Jadi bila dapat dekat saya sebagai pengurusi, antara perkara yang saya semak ialah kewangan. Jadi bila saya semak kewangan, yang saya terkejut JMB tu mempunyai hutang yang banyak, berpuluh-puluh ribu. Ketika saya ambil alih, saya ingat dalam 60 ribu. Okay. Hutang dengan vendor, dengan kontraktor. Duit dalam akaun, masa tu duit dalam akaun bank JMB tu ada dalam, saya ingat 18 ribu. Tapi ini yang paling merisaukan saya lah. Cash flow, maksudnya cash flow, perbelanjaan dia melebihi daripada pendapatan. Melebihi pendapatan tu sebanyak dalam 4,000 setiap bulan. Jadi setiap bulan duit dalam akaun makin kurang. Sebab pendapatan kecil, perbelanjaan besar. Jadi mungkinlah sebab ni pihak GMB sebelum tu macam dia tak boleh nak buat apa lah. Makin lama makin teruk. Sebab hutang makin lama makin bertambah. Okay? Kutipan bayaran maintenance sangat sikit. Okay? Jadi apa yang saya buat, tuan-tuan, bila saya jadi pengurusi, pertama sekali ialah saya perbaiki, dipanggil cash flow. Macam mana nak tahu cash flow? Okey, cash flow ni macam ni. Saya tengok buka skrin. Okey, cash flow. Okey, cash flow ni, tuan-tuan, maksudnya pendapatan tolak perbelanjaan. Di cash flow lah. Okey. Jadi kalau yang situasi yang saya ambil masa tu ialah pendapatan, katalah ini bukan pendapatan GMB ini personal. Okey, personal sesiapa lah. Okey. Masa tu saya ambil dalam keadaan macam ni, negatif. Setiap bulan negatif. Maksud bila setiap bulan negatif, tuan-tuan, walaupun RM1, katalah RM1 tapi dalam situasi saya masa tu 2,000 ke 4,000. Jadi setiap bulan hutang GMB bertambah. Jadi apa yang saya buat ialah first saya baiki cash flow. Pendapatan tolak perbelanjaan. Kita restructure, saya restructure kewangan. Pendapatan maksudnya kita follow up daripada kutipan bayaran maintenance penduduk. Yang tak bayar kita buat kutipan lah. Kita buat enforcement, kita follow up, itu satu. Yang kedua ialah perbelanjaan. Perbelanjaan ni kita JMB kami kurangkan perbelanjaan tu. Maksudnya kalau kontraktor yang mahal, kita cari alternatif, kontraktor yang lebih murah. Okey, akhir sekali alhamdulillah JMB tu dapat positif cash flow. Positif cash flow ni macam inilah. Contohnya RM1, tapi realiti bukan RM1 lah. Bila positif cash flow, tuan-tuan, makin lama kewangan JMB tu makin baik. Okay. Saya ada beberapa minit lagi. Okay. Jadi bila kami buat macam tu, alhamdulillah hutang makin lama makin berkurangan. Kami target bulan 10 ni, good news, meeting bulan lepas. Kami expect bulan 10 ni JMB yang saya jadi pengurusi tu akan zero hutang. Okay, zero hutang. Alhamdulillah. Dan kami dapat buat banyak improvement untuk apartment tersebut. Dan alhamdulillah saya rasa bila financial okay, stable, saya rasa tugas saya selesai. Mungkin next AGM saya akan serah kepada orang lain lah. Okay. Okay, siapa yang mau join? Dr. Adasir daripada Kunak, Nadia Najib, sahabat saya, KL. SJ daripada Bertam, Cik Nazmi. Okey, kita sambung. Okey, jadi bagi siapa yang ada masalah kewangan yang sangat kronik, kuncinya di mana? Kuncinya first yang tuan-tuan perlu buat ialah perbaiki cash flow. Okey, perbaiki cash flow. Tapi sebelum perbaiki cash flow tu kena ada ilmu lah. Jadi asas nak kaya sebenarnya ilmu dulu. Baca buku, datang seminar, itu dulu. Okey, next dah settle ialah baiki cash flow. Bagi cash flow ni macam ni, tuan-tuan. Sekejap. Okey. Katalah tuan-tuan punya pendapatan RM5,000. Kalau perbelanjaan setiap bulan RM4,999,
Maksudnya setiap bulan ada saving RM1. Ini positif. Walaupun RM1, ini positif. Jadi setiap bulan, tuan-tuan bertambah kaya walaupun RM1. Okay. Siapa lagi join? Okay, tahniah yang join. Okay, kalau pendapatan RM5,000, tapi perbelanjaan pun RM5,000, setiap bulan, break even lah. Zero, tak ada saving. Kalau pendapatan RM10,000, tapi perbelanjaan pun perbelanjaan RM10,000, maksudnya setiap bulan negatif RM1. Jadi banyak saya jumpa orang yang mempunyai masalah kewangan yang kronik. Dia bermula daripada cash flow. Dia tak ambil peduli cash flow ni. Okay? Jadi kalau ada orang minta advice dengan saya dari sudut kewangan, first saya akan tengok ialah cash flow. Okay? Cash flow kena baiki dulu. Jadi pendapatan mesti ditingkatkan. Tapi kadang-kadang nak tingkatkan pendapatan ni dia satu cabaran. Sebab nak tingkatkan pendapatan ni benda yang belum ada. Benda yang dah sedia ada ialah perbelanjaan. Okay. Perbelanjaan ni kena cut. Tapi saya percaya ramai orang dia tak peduli. Dia main agak-agak. Tak boleh agak-agak. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak perbetulkan masalah kewangan, saya nasihatkan cek balik cash flow. Okay. Cek balik cash flow. Saya disediakan borang ni. Ni borang analisa kewangan peribadi. Tuan-tuan boleh cek, buat calculation sendiri. Borang ni saya bagi, boleh download di blog saya. Blog saya ni dalam topik blog saya muhammadzulkifli.com. Cari artikel ni, cara betul semak cash flow sendiri dan bebas masalah kewangan. Kat sini saya tulis pengalaman saya, bagi advice kepada orang yang ada masalah kewangan. Negative cash flow, tuan-tuan, dari sini saya cerita, negative cash flow ni kena ambil perhatian. Sebab kalau tuan-tuan negative cash flow RM1,000, kadang-kadang ramai orang dia tak aware dia negative RM1,000 sebab dia tak buat calculation. Bila tak buat calculation, dia tak aware dia negatif RM1,000. 12 bulan, maksudnya RM12,000. Kalau dia buat tak peduli je, 2 tahun RM24,000. Okay, jadi cash flow kena betulkan secepat mungkin. Jadi borangnya boleh download di sini. Boleh download di sini. Sekejap. Okay, borang boleh download di sini. Ni klik download. Okay, klik download, boleh download free. Okay. Lepas tu masuk maklumat sendirilah. Berapa pendapatan, berapa ni pendapatan, ini simpanan berapa. Sekejap. Sekejap saya cari skrin. Okey, ni. Berapa pendapatan? Ini isi bahagian pendapatan. Ini simpanan. Ini dekat bawah ni komitmen. Isilah komitmen ni berapa setiap bulan. Kita tengok contoh. Ini saya ambil contoh lah. Okey, contoh. Ini contoh saya buat ni. Orang ni cash flow dia negatif sebanyak 925. Dia tak buat kira-kira, tapi dia bila isi borang boleh tahu. Okey. Okey. Jadi isilah bahagian ni komitmen bulanan ni. Contoh ada pinjaman peribadi RM300. Apa lagi? Perumahan. Okey, isi semua. Baki hutang, okey, nilai baki hutang ni kena check dengan bank. Call dengan bank, tanya berapa nilai baki hutang kalau nak buat full settlement. Bagi tahu bank, tanya bank contohnya, kalau saya nak buat full settlement pada 1 bulan Jun, berapa saya kena bayar? Okey, bagi tahu bank, call. Mungkin bank dia tak nak disclose. Tapi bagi tahu saya nak anggaran saja. Bagi tahu anggaran. Kita bukan nak exact figure, anggaran berapa. Boleh call bank atau pergi jumpa bank terus check. Okey, nanti boleh tahu berapa. Sebab dalam borang ni tuan-tuan akan kira dua perkara, iaitu pertama sekali cash flow, yang kedua ialah net worth. Dua-dua ni tuan-tuan kena kira dulu, lepas tu baru boleh tahu boleh settle hutang cepat atau lambat. Okey.
Saya ada masa 5 minit lagi. Okey, jadi jadi bagi siapa ada masalah hutang, download borang yang saya bagi tadi, buat calculation, lepas tu baru tahu boleh buat calculation. Bila buat calculation, kita tengok balik cash flow tadi. Bila buat calculation, make sure perbaiki cash flow ni supaya positif, walaupun RM1 positif. Kurangkan perbelanjaan. Macam mana nak kurangkan perbelanjaan? Ini tuan-tuan boleh cari sendiri. Contohnya sekarang ni langgan Astro full channel, contoh. Tengok jarang-jarang. Jadi kurangkan channel. Lebih baik tak payah tengok langsung lah. Saya tuan-tuan, rumah saya tak ada TV, tak ada Astro. Saya ada langgan Astro, tapi untuk penyewa saya lah. Untuk penyewa. Dia nak tengok Astro, tak apa, dia tengok Astro. Tapi saya sebagai owner, saya tak ada Astro. Saya memang tak tengok TV. Jadi kalau tak tengok TV, lagi baik tukar daripada spend masa 2 jam sehari tengok TV, spend masa baca buku 2 jam sehari. Tuan-tuan buat benda tu, tuan-tuan. Saya sebenarnya 2 jam sehari, kalau konsisten 5 ke 10 tahun baca buku, buat benda yang manfaat, fokus tingkatkan kewangan, 5 ke 10 tahun sebenarnya kita boleh bebas daripada hutang. Bahkan ada orang yang boleh financial freedom, tak kerja pun ada duit. Fokus 5 ke 10 tahun. Jadi perbaiki cash flow. Kalau sebelum ni kalau ada soalan, tulis Kalau ada soalan, sila tulis. Saya boleh jawab. Kalau sempat saya jawab. Kalau cash flow ejah-ejah dah tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan cuba tengok net worth. Nilai bersih. Net worth ni tuan-tuan, jumlah harta tolak hutang. Jumlah harta tolak hutang. Katalah tuan-tuan ada masalah kewangan, tuan-tuan senaraikan berapa harta. Isi borang yang saya bagi tu dah boleh tahu berapa jumlah harta, berapa jumlah hutang. Katalah tiba-tiba lepas isi borang, rupanya jumlah harta ada RM100,000. Termasuk rumah lah. Termasuk rumah duduk sendiri tu, kalau jual, contohnya lah, total harta adalah harta bersih RM100,000. Tapi jumlah hutang semasa kalau nak settle RM30,000. Jadi nilai bersih tuan-tuan adalah RM70,000. Jadi sebenarnya daripada sini tuan-tuan boleh tahu, tuan-tuan boleh tutup hutang dengan cepat. Kalau net worth dia positif, dengan net worth ni kita boleh guna untuk tutup hutang lah. Kalau net worth negatif macam RM80,000 ni, ini saya nasihatkan jumpa pakar. Siapa pakar yang saya recommend? Saya boleh recommend, antara orang yang saya boleh recommend ialah sekejap ya. Blog saya. Antara pakar yang saya boleh recommend ialah ni, Tuan Zaidi Ismail. Ini kerja dia, beliau expert lah untuk bagi nasihat tentang kewangan. Jadi tuan-tuan yang ada masalah kewangan yang sangat kronik, kadang-kadang tuan-tuan perlukan penyelesaian cepat. Jadi saya cadangkan tuan-tuan jumpa expert lah. Bayarlah sikit. Saya tak sure berapa yuran per session untuk jumpa Tuan Zaidi ni sekarang. Tak silap saya 200 per session. Ataupun jadi ahli urus insan, tak silap saya 600 lifetime. 600 lifetime tu bagi saya murah lah. Daripada tuan-tuan baiki kewangan sendiri, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Macam tikus baiki labu, saya rasa baik tuan-tuan spend masa jumpa expert lah. Saya percaya Tuan Zaidi boleh bagi nasihat yang betul untuk tuan-tuan perempuan perbaiki masalah kewangan. Saya tak sediakan servis untuk konsult kewangan. Saya adalah dealer emas Public Gold. Fokus saya lebih kepada educate orang tentang simpanan emas. Untuk selesaikan masalah kewangan, saya advise tuan-tuan pergi jumpa orang yang berkenaan lah. Contohnya Tuan Zaidi atau mana-mana financial advisor.
Okey, siapa lagi yang join? Berapa orang yang join ni? Okey, saya rasa itu saja. Saya tak sempat sentuh lama topik ni. Kita banyak lagi topik yang kita boleh bincang untuk bebas daripada hutang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan klik see first Facebook saya. Kalau saya live, tuan-tuan terus akan dapat notification. Biasanya saya live seminggu sekali atau 2 kali je lah. Okay. Kalaulah video ni bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan, why not tuan-tuan share dengan kawan-kawan ataupun tag kawan-kawan untuk ikuti video ni. Mudah-mudahan video ni dapat membantu mereka improve dari sudut kewangan. Apa lagi? Dan jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah tu. Kalau ada apa-apa soalan, tinggalkan komen. Nanti saya akan reply. Kalau saya tak boleh reply dekat situ, mungkin saya akan buat satu video khas untuk menjawab persoalan tu. Sebab persoalan yang terbaik ialah persoalan yang datang daripada tuan-tuan sendirilah, bukan daripada saya. Kalau daripada saya, nanti saya shock sendiri. Okey, ada apa persoalan? Okey, kita go through. Ramai ni. Tahniah siapa yang follow. Cik Nur Hafizah, saya dalam proses bebas hutang. Okey, alhamdulillah, tahniah. Fokus. InsyaAllah 3 ke 5 tahun fokus. Boleh langsai semua hutang. Puan Zaida. Okey, terima kasih. Okey, tahniah sebab join. Cik Azinuddin. Summarize saya punya point tadi. Okey, Puan Nur Azita daripada Ipoh. Hutang mana lebih elok settle dulu? Loan pinjaman peribadi atau loan rumah? Okey, nak tahu yang mana settle dulu? Isi borang. Okey. Bagi saya, biasanya antara personal loan dengan housing loan, saya prefer personal loan. Sebab personal loan ni selalunya orang buat personal loan, kalau rumah nampak rumah dia, personal loan ni biasa tak ada apa-apa. Sebab tu saya rasa personal loan ni, kalau saya jadi Menteri Kewangan, saya akan letak syarat yang sangat ketat untuk personal loan. Sebab ramai orang ada masalah kewangan disebabkan personal loan. Bukan salah personal loan, tapi kita personal loan ni dia macam pisau. Kalau bagi kepada budak-budak, pisau tu boleh mencederakan, sangat bahaya. Tapi kalau bagi kepada kita, orang dewasa, chef profesional, pisau tu kita boleh guna banyak manfaat. Okay? Jadi begitulah juga dari sudut hutang. Orang yang tak ada ilmu tentang hutang, dia macam dia dapat hutang tu seolah-olah budak-budak dapat pisau. Bahaya. Jadi kalau saya jadi Menteri Kewangan, saya akan letakkan syarat yang sangat ketat untuk buat personal loan. Okay? Siapa ni? Tuan Afian. Tuan Afian pun boleh. Financial advisor boleh dapat advice daripada Tuan Afian. Saya selalu recommend Tuan Zaidi sebab Tuan Zaidi ni dia tak ada kepentingan apa-apa di sudut kewangan. Okay? Dia bukan ejen mana-mana produk kewangan. Jadi saya rasa nasihat dia lebih bebas lah. Kalau saya ejen emas, nasihat saya mungkin bias. Okay? Jadi jumpa ni lah Tuan Zaidi lah. Okay? Tuan selalu buat live time ni ke? Saya prefer time ni lah, tengah hari. Saya tak kerja, jadi time tengah hari ni anak saya pergi sekolah, jadi saya buat live time ni lah. Okay, Puan Azura daripada JB, terima kasih. Okay, sedang usaha debt free, insyaAllah saya doakan. Siapa lagi? Okay, itu saja persoalan. Dah lebih kurang 30 minit saya punya live. Saya biasanya 20 minit saja. Sebarang kesilapan, saya mohon maaf. Dan tuan-tuan, untuk dapat nasihat kewangan yang betul, saya advise tuan-tuan ikutilah financial advisor yang expert. Saya tak expert, tapi saya ada sedikit pengalaman lah. Okay. Bagi siapa yang belum kenal saya ulang lagi sekali. Saya adalah penulis blog muhammadzulikifli.com yang saya tulis sejak tahun 2008. Masuk tahun sekarang ni dah hampir 10 tahun. Dan saya dah menghasilkan 2 buah buku, iaitu Zero Hutang dan Wang Emas. Zero Hutang ni dari sudut emas, saya dah mendidik lebih 5,000 penyimpan emas di Malaysia, Singapura, Brunei dan di Indonesia. Zero Hutang, untuk makluman tuan-tuan, buku Zero Hutang ni akan keluar updated version. New content dalam 30%. Yang lain tu saya update. Tulisan lama
ada artikel lama yang saya update dengan pandangan yang baru. Sebab lepas saya dah banyak pengalaman, ada pendirian saya dulu tentang hutang contohnya, ada saya dah berubah, okey. Jadi dapatkan buku saya yang terbaru akan launch sempena Pesta Buku. Tajuk dia Misi Bebas Hutang. Dengan buku tu tuan-tuan, saya mempunyai misi saya nak melahirkan 1 juta orang celik kewangan melalui buku tu. Jadi inilah antara effort saya. Jadi tuan-tuan yang nak menyertai misi saya, tuan-tuan baca buku saya, share ilmu apa yang tuan-tuan baca melalui Facebook, apa saja media yang tuan-tuan ada, ataupun recommend kawan-kawan dapatkan buku saya ni lah. Okay. Kalau 1 juta baca buku Zero Hutang ni, insyaAllah, at least siapa yang baca buku Zero Hutang, at least dia bebas daripada masalah keuangan lah. Okay. Okay, akhir sekali. Okay, sebelum closing, Cik Sadikin, saya undi masa sipu jadi Menteri Kewangan. Saya tak nak jadi orang politik. Okay, itu saya punya ni lah. Saya ambil ayat Aziz Ali. Aziz Ali selalu sebut kalau saya jadi Menteri Kewangan. Macam tu lah. Okay, tahniah yang join. Puan Nur Atikah, Encik Syaiful, Encik Ridwan, Puan Upik, siapa lagi, dan semualah yang saya tak dapat sebut nama. Kalaulah video ni bermanfaat, share kepada kawan-kawan lah. InsyaAllah ikuti, saya akan buat live lagi lah. Seminggu sekali, 2 kali lah. Saya plan mungkin sekali tentang kewangan, sekali tentang emas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.